Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kuliah pada hari ini kita akan tengok berkaitan dengan tajuk logik. Kita dah berada pada kuliah yang keempat ataupun kuliah yang kelima, iaitu berkaitan dengan falsafah dan isu semasa. Untuk tajuk pada hari ini ialah logik. Jadi logik dalam falsafah ia mempunyai satu hubungan yang signifikan, yang sangat rapat. Sebab logik ialah kaedah berfikir secara rasional, masuk akal. Begitu juga dengan falsafah. Jadi slide ini disediakan oleh Dr. Rafidah Muhammad Husairi. Okey, ini dia logik. Cuba tengok di hadapan para pelajar yang dikasihi sekalian. Semua orang berfikir, betul? Setiap orang mempunyai cara berfikir. Di dalam konsep falsafah terdapat kaedah-kaedah fikir. Bagaimanakah kaedah berfikir yang dianjurkan di dalam ilmu falsafah? Jadi pada peringkat permulaan, para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi dia mulakan dengan semua orang berfikir. Dan juga tadi dah dimaklumkan kepada semua pelajar apakah yang dimasukkan dengan falsafah. Falsafah ialah kaedah berfikir yang melibatkan kepada pemikiran, yang melibatkan kepada aktiviti akal. Jadi perkara itu perkara yang non-empirical, perkara yang kita tak nampak tetapi ia wujud, ia ada. Jadi apabila semua orang berfikir, tetapi dalam falsafah terdapat beberapa konsep berfikir. Jadi ditanya di sini, bagaimanakah kaedah berfikir yang dianjurkan dalam ilmu falsafah? Jadi di sini kita akan belajar apakah kaedah-kaedah berfikir yang ada di sebalik falsafah. Jadi sebelum ni mungkin para pelajar tak tahu rupanya ada kaedah berfikir. Sebelum ni ingat berfikir itu atas individu, tetapi ia ada juga teori-teori yang ditulis, yang digariskan oleh para sarjana falsafah. Sebagai pengenalan, perbincangan falsafah turut merangkumi tentang berfikir, cara berfikir ataupun kadar berfikir. Tentang berfikir, cara berfikir dan juga kadar berfikir. Berfikir nak tahap yang mana? Sebab itu dalam kita punya orang kata fakulti ataupun kita punya program, kadang-kadang ada program yang berkaitan dengan falsafah ataupun pemikiran. Kadang-kadang ada berkaitan dengan pengiraan, kira ABC 1 2 3. Ada berkaitan dengan sains, ada berkaitan dengan sains sosial. Jadi untuk sains sosial ia lebih kepada falsafah. Untuk sains sosial ia lebih kepada falsafah untuk berfikir. Okey. Dalam ilmu falsafah, cara atau kaedah berfikir dikaitkan dengan logik, iaitu salah satu cabang dalam falsafah. Jadi salah satu cabang berfikir dalam falsafah ini dinamakan sebagai logik. Perkara tersebut mestilah logik. Sekiranya tidak logik, ia bukan salah satu daripada cabang falsafah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan logik? Perkaitannya dengan cara berfikir menurut falsafah. Logik ni perkara yang boleh diterima oleh akal. Kamu makan nasi dengan tangan. Jadi itu perkara yang logik, yang masuk akal. Kamu makan nasi dengan kereta sebagai contoh. Jadi perkara itu perkara yang tidak logik. Perkara yang mudahlah untuk secara ringkasnya. Okey, logik itu adalah satu kajian mengenai penghujahan. Ini secara khususnya. Logik itu adalah satu kajian mengenai penghujahan. Nanti dalam kuis, dalam ujian ada tanya berkaitan dengan logik. Logik sinonim kepada logik ialah penghujahan. Berhujah. Kamu mengeluarkan satu-satu pandangan berdasarkan kepada dalil ataupun bukti. Itu ialah hujah. Dalam bahasa Inggeris, arguments, logic is the study of arguments. Jadi penghujahan lah. Okay. Apakah yang dimasukkan dengan penghujahan? Argumen ialah satu yang terdiri daripada dua bahagian ayat. Iaitu yang pertama, bahagian yang dipanggil premis. Premis ini menyokong kesimpulan. Itu bahagian pertama, premis. Okey, kena ingat premis. Yang kedua ialah bahagian yang dipanggil kesimpulan. Jadi, terdapat dua bahagian dalam penghujahan. Pertama dipanggil premis dan kedua dipanggil kesimpulan. Para pelajar apabila dia tanya kepada kamu apakah yang dimasukkan dengan penghujahan, argumen ataupun kata-kata. Jadi jawapannya ada dua item, dua elemen dalam penghujahan. Yang pertama ialah premis, yang kedua ialah kesimpulan. Apa yang dimasukkan dengan premis bahagian pertama dan juga apa yang dimasukkan dengan kesimpulan pada bahagian yang kedua. Okey,
Sekejap lagi kita tengok. Sekarang kita tengok pemasukkan dengan sedemikian. Okey, logik adalah kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan. Sama ada kesimpulan itu ditarik, yakni dibuat dengan secara betul ataupun dengan secara sah daripada premis-premis yang dikemukakan. Logik adalah pengkajian tentang argumen. Argumen yang terdiri daripada premis dan kesimpulan. Okey, sama je lah macam tadi. Okey. Nanti kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan premis secara khusus lah. Kalau kita lihat untuk cara yang mudah kita faham, premis ialah hujah, adapun untuk kesimpulan ialah kesimpulan lah, ialah penutup ataupun dia punya kesimpulan. Jadi apabila kamu mempunyai satu-satu premis, okey, jadi mestilah kamu mempunyai satu-satu alasan. Kemudiannya barulah kamu ada kesimpulan. Ustaz bagi contoh. Okey, hari ini saya ke kedai. Hasil ke kedai, saya telah membeli makanan dan juga minuman, kemudian saya balik ke rumah. Jadi hujah ataupun perkara yang pertama kamu buat ialah kamu pergi ke pasar. Itu ialah premis yang pertama. Kesimpulan dia ialah kamu beli barang dan juga kamu pun balik ke rumah dalam keadaan yang selamat. Jadi premis ialah perkara yang pertama, kesimpulan ialah perkara yang kedua. Apabila kamu berhujah dengan kawan kamu, okay, Ustaz bagi contohlah, kamu berhujah dengan kawan kamu. Apakah yang dimasukkan dengan falsafah? Tadi soalan tadi kan. Apa yang dimasukkan dengan falsafah? Kawan kamu kata kaedah berfikir. Kamu kata kaedah belajar. Jadi setiap pelajar yang jawab tu, dia mesti mempunyai premis. Apakah hujah? Apakah hujah kamu kata falsafah itu ialah berfikir? Mesti ada hujah dia. Kerana falsafah ialah melibatkan perkara-perkara yang rasional, perkara yang melibatkan pemikiran. Maka falsafah itu ialah pemikiran. Tu. Nampak tak? Premis dan juga kesimpulan. Premis ialah statement. Kesimpulan ialah orang kata hasil daripada apa yang kamu beritahu tadi. Okey, nanti kita tengok lebih lanjut. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada logik. Logik terbagi kepada dua, iaitu logik didaktif dan juga logik induktif. Jadi kena tengok semua. Logik terbagi kepada dua. Yang pertama logik induktif dan juga logik didaktif. Didaktif dan juga induktif. Dalam logik didaktif terdapat premis-premis dan kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. Okey, dia kata dalam logik didaktif terdapat premis dan kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. Di dalam logik didaktif yang sah, valid, salah satu sifatnya ialah jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut mestilah benar. Okey, boleh faham Sekiranya kamu punya statement itu benar, logik kamu itu betul, maka kesimpulan pun betul. Okey, contohnya dia kata di dalam logik didaktif terdapat sekurang-kurangnya dua atau lebih premis dari mana kesimpulannya ditarik. Jadi kita buat satu kesimpulan, daripada kesimpulan tu ambil dua hujah, dua statement. Dua fakta. Jadi berdasarkan kepada dua fakta tu kamu pun buat dua kesimpulan. Jadi dia kata di sini logik didaktif paling kurang terdapat dua premis. Sebelum buat kesimpulan mesti ada dua premis, mesti ada dua hujah. Okey, baik Premis pertama biasanya wujud satu pernyataan yang umum ataupun universal argument, yang umum general. Premis kedua tidak semestinya satu universal argument atau premis yang umum, tetapi sebaliknya satu pernyataan yang khusus. Okey, contoh satu. Okey, semua untuk lebih faham. Okey, para pelajar yang dikasih sekalian, cuba tengok contoh yang diberikan. Nampak ke? Ustaz besarkan sikit Okey, ni dia. Supaya semua boleh tengok Okey, baik. Contoh yang pertama, dia kata premis pertama mengandungi pernyataan umum semua manusia mempunyai jantung. Itu yang pertama. Yang premis kedua menyatakan bahawa Ali ialah seorang manusia. Kesimpulan daripada kedua-duanya, dari jenis premis tersebut boleh dibuat kesimpulan bahawa Ali juga mempunyai jantung. Okey, tengok dia kata maknanya statement yang pertama, semua manusia mempunyai jantung. Umum ke khusus? Cuba jawab. Semua manusia mempunyai jantung. Umum ke khusus? Premis tersebut. Umum. Betul. Umum. Semua manusia mempunyai jantung. Semua ada jantung. Premis kedua, Ali ialah seorang manusia. Umum ke khusus? Ali ialah seorang manusia. Ali Khusus. khusus.
Okey, khusus. Jadi daripada yang umum, yang besar, dia kecilkan kepada yang khusus. Jadi kat situ ada kesimpulan Ali juga mempunyai jantung. Sebab apa? Sebab Ali ialah seorang manusia. Okay, nampak tak? Dia mudah dia didaktif ni. Daripada umum kepada khusus. Nanti dalam periksa tanya, dalam ujian, dalam kuis tanya, jawab betul-betul. Apa masukkan dengan logik didaktif? Daripada umum kepada khusus. Jadi, di sini kita lihat bahawa sekiranya benar bahawa semua manusia mempunyai jantung dan sekiranya benar seperti dinyatakan premis kedua bahawa Ali juga seorang manusia, maka tidak kita harus menarik kesimpulan bahawa Ali semestinya mempunyai jantung. Ini adalah kerana kenyataan yang menyatakan bahawa semua manusia itu mempunyai jantung adalah benar dan kenyataan Ali ialah seorang manusia juga adalah benar. Maka kita tidak boleh lari daripada membuat kesimpulan bahawa Ali juga mempunyai jantung. Okey, jelas apa yang maksudkan dengan logik didaktif berdasarkan kepada dua premis yang bersifat umum, yang bersifat khusus. Akhirnya perkaitan kedua-duanya menghasilkan kesimpulan. Jadi maksudnya dalam logik dia mesti ada apa? Statement. Dia kena ada statement. Kalau kamu kata kamu tidak bersalah di dalam mahkamah, adakah orang akan percaya dengan kamu kata kamu tak bersalah? Kamu terus buat kesimpulan. Ada orang nak percaya tak? Saya tidak bersalah yang Arif. Saya ialah pada pihak yang benar. Tapi kamu tak ada hujah. Adakah orang akan terima? Jawapannya tidak. Jadi kamu tetap kena buktikan bahawa kamu betul-betul tidak bersalah sebab ada orang menuduh kamu. Ada orang menampak kamu buat hal sedemikian. Contohnya lah. Okey, jelas? Okey, jelas logik didaktif? Boleh pindah kepada seterusnya? Kalau tak faham boleh tanya. Okey, logik didaktif 2. Okey, dia bagi contoh lagi. Semua manusia akan mati. Okey, premis kedua, Ali seorang manusia. Maka kesimpulannya Ali akan mati. Kesian kat Ali. Hari ni Ali kena. Okey, semua manusia akan mati umum. Ali seorang manusia, jadi Ali akan mati. Terdapat dua premis dan satu kesimpulan. Premis yang pertama yang menyatakan bahawa semua manusia akan mati adalah satu ayat ataupun pernyataan yang umum dari mana kita dapati ianya berbeza daripada premis yang kedua, yang berupa satu pernyataan khusus yang menyatakan bahawa Ali ialah seorang manusia dan dari premis tersebut maka dibuat kesimpulan, ditarik kesimpulan bahawa Ali juga akan mati. Okey, jelas Samalah lebih kurang contoh macam tadilah. Logik didaktif. Contoh di atas menunjukkan ciri-ciri logik didaktif yang sah kerana terdapat dua premis dan satu kesimpulan. Jika premis-premis tersebut adalah benar, iaitu jika benar bahawa semua manusia akan mati dan dalam kes ini memang benar Ali adalah seorang manusia dan kita dapati juga benar kerana ada manusia bernama Ali yang bersifat sebagai seorang manusia, maka sudah tentu kesimpulan yang boleh ditarik ialah Ali juga akan mati. Maksudnya dia tengok hubungan. Mula-mula dia buat premis pertama bersifat umum, premis kedua bersifat khusus, tengok hubung kait. Lepas tu barulah dibuat kesimpulan. Kalau tidak ada hubung kait, maka itu tidak valid ataupun tidak sah. Okey, boleh para pelajar ni kasih sekalian. Okey, tengok poin yang seterusnya. Okey, tengok tajuk logik induktif pula. Tadi logik didaktif. Ni logik induktif. Yang tadi D di hadapan, yang ini I di depan. Jadi jangan keliru dah lepas ni. Kalau Ustaz tanya apa logik induktif, apa logik didaktif, sila jawab dengan tepat. Okey. Logik induktif berbeza daripada logik didaktif. Logik induktif tidak memerlukan dua premis. Dengan tu dia kata, induktif tidak memerlukan dua premis. Ia hanya memerlukan sekurang-kurangnya satu premis. Walaupun kebiasaannya terdapat lebih daripada satu premis yang digunakan dan dari premis tersebut ataupun dari premis-premis tersebut kita membuat kesimpulan. Jadi dia kata satu premis pun dah memadai. Tidak perlu kepada dua premis. Tak perlu kepada dua statement. Okey, seterusnya. Logik induktif tidak mempunyai kriteria ataupun sifat yang sama seperti logik didaktif. Ini adalah kerana dalam logik induktif sekiranya premis ataupun premis-premis betul, tidak semestinya bermakna kesimpulannya juga semestinya betul. Jadi yang tadi didaktif tu, dia hubung kait kemudiannya buat kesimpulan.
Dan juga ia ialah valid, sah. Tetapi logik induktif ni dia secara umum tak ada kriteria. Okey. Dan juga tidak semestinya betul, kadang-kadang kesimpulannya tepat, kadang-kadang tidak tepat. Okey, itu logik induktif. Contoh, supaya mudah faham, kita tengok contoh. Cuba para pelajar tengok di skrin masing-masing. Apa logik induktif ni? Contoh yang pertama, premis pertama, semua burung gagak yang saya lihat selama ini mempunyai bulu yang berwarna hitam. Nampak tak? Ni dia punya statement dia. Semua burung gagak yang saya lihat selama ini mempunyai bulu yang berwarna hitam. Kesimpulan dia buat secara induktif bahawa semua burung gagak, maksudnya semua burung gagak di dunia ini mempunyai bulu hitam. Bulu ataupun bulu yang berwarna hitam. Jadi dia kata, dia satu premis saja. Dia kata semua burung yang dia lihat selama ini, burung gagak ialah berwarna hitam. Jadi dia buat kesimpulan, semua burung gagak yang ada di dunia ini berwarna hitam. Okey. Oleh itu, dari premis yang boleh dikatakan bersifat khusus. Jadi yang pertama tu khususlah. Maksudnya burung gagak warna hitam. Okey. Kerana ia merujuk kepada pemerhatian yang telah dibuat mengenai burung gagak dalam jumlah yang terhad. Kesimpulan yang dihasilkan menyatakan bahawa semua burung gagak mempunyai bulu yang berwarna hitam. Jadi itu kesimpulan yang dia buatlah. Dia ada satu premis sahaja. Dan juga premis tersebut bersifat khusus. Jadi daripada sebahagian kepada semua, maknanya daripada khusus kepada umum. Daripada khusus kecil kepada umum, ini adalah suatu sifat logik induktif. Dan walaupun premis ini benar, iaitu walaupun benar semua gagak yang pernah dilihat sebelum ini mempunyai bulu warna hitam, ia tidak semestinya bermaksud bahawa kesimpulan yang dibuat menyatakan bahawa semua burung gagak itu termasuk yang belum saya lihat lagi juga berwarna hitam. Jadi tak bermaksud yang dia tak tengok pun warna hitam. Yang dia tahu sahaja warna hitam. Jadi dia buat kesimpulan semua berwarna hitam. Jadi kesimpulan ini yang melangkaui batas yang terdapat di dalam premis yang diberikan ini tidak menjamin akan kebenaran kesimpulan tersebut. Boleh tak dia menjamin kesahihan, valid kesimpulan dia? Jadi jawapannya tidak. Jadi adanya elemen ketidakpastian dalam penggunaan logik induktif itu membezakan daripada logik deduktif di mana kepastian terdapat dalam kesimpulan yang ditarik daripada premis-premis itu. Rumusannya, logik induktif tak semestinya mempunyai kesimpulan yang benar pada akhirnya. Okey, logik induktif dia daripada khusus kepada umum. Itu cara yang mudah difahami. Dan juga ia mempunyai satu premis. Jadi contohnya kamu melihat semua kereta mempunyai 4 tayar. Semua kereta yang kamu lihat mempunyai 4 tayar. Okey, itu ialah kesimpulan, itu ialah premis kamu. Jadi kamu pun buat kesimpulan semua kereta di dunia mempunyai 4 tayar. Okey. Jadi adakah kesimpulan kamu tu valid ke tak valid? Betul ke tak betul? Sebab apa? Sebabnya ada kereta yang kamu tengok, ada yang kereta yang kamu tak tengok. Contohnya dalam YouTube ada kereta 5 tayar, ada kereta 7 tayar, ada kereta 3 tayar pada masa akan datang. Jadi kesimpulan tu agak ketidakpastian. Boleh bawa kepada benar, boleh bawa kepada tidak benar. Maknanya dia daripada khusus kepada umum. Khusus tu apa? Khusus tu ialah dia yang tengok. Umum tu ialah semua satu dunia mempunyai tayar 4. Contohnya, macam tadi tu dia beritahu, dia hasil daripada pemerhatian dia, start daripada awal kehidupan dia, dia nampak semua gagak warna hitam. Jadi dia buat kesimpulan, semua gagak warna hitam. Jadi kesimpulan tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak tengok lagi burung gagak luar negara. Dia tak tengok lagi burung gagak yang akan datang. Jadi itu yang dimaksudkan dengan logik induktif. Dia tidak firm, dia tidak solid. Sebab mempunyai satu premis dan juga premisnya berbentuk daripada khusus kepada umum. Deduktif daripada umum kepada khusus kan? Ini khusus kepada umum. Okey, jelas semua pelajar apa logik induktif. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, semua pelajar cuba tengok contoh yang kedua supaya kita mudah faham. Okey, premis pertama, Ali seorang datuk yang berkepala botak. Okey. Premis kedua, Ahmad seorang datuk yang berkepala botak. Kesimpulannya semua datuk berkepala botak. Yang ni dia bagi contoh dua
dua premis. Tadi dia bagi contoh satu premis. Maksudnya dalam induktif tidak semestinya dua premis. Boleh satu, boleh dua. Boleh satu, boleh dua. Okey, baik. Jadi premis pertama, Ali seorang datuk yang berkepala botak. Premis kedua, Ahmad seorang datuk yang berkepala botak. Jadi kesimpulan yang dia buat, semua datuk berkepala botak. Betul ke tak betul? Sebab semua dua-dua tu khusus. Dua-dua tu ialah khusus. Kemudiannya dia umumkan kepada semua datuk berkepala botak. Daripada khusus kepada umum. Itu induktif. Contoh yang diberikan di atas menepati syarat-syarat penggunaan logik induktif yang betul. Kerana dalam contoh diberikan terdapat dua premis yang mana setiap premis itu mengandungi ayat yang berupa ayat khusus. Iaitu premis pertama, Ali seorang datuk kepala botak. Premis kedua, Ahmad seorang datuk kepala botak. Dan dari dua kes itu maka disimpulkan bahawa semua datuk mempunyai kepala botak. Ini merupakan satu kesimpulan umum berdasarkan kepada premis yang khusus ditarik dari kesimpulan umum mengenai datuk yang dikatakan mempunyai kepala botak. Jadi betul ke tak betul? Semua datuk berkepala botak. Jawapannya tak betul lah kan? Tapi itu ialah kesimpulan yang dia buat daripada premis satu dan juga premis dua. Maksudnya dia yang khusus kepada umum. Dapat dilihat bahawa kenyataan umum yang terdapat dalam kesimpulan itu tidak semestinya benar. Walaupun premisnya benar. Statement dia betul tak? Betul. Ali seorang datuk kepala botak, tak ada rambut. Ahmad pun seorang datuk yang berkepala botak. Tapi bila dia buat kesimpulan begitu, itu tidak tepat. Ini adalah kerana mungkin terdapat datuk yang mempunyai cucu yang masih lagi mempunyai rambut dan tidak berkepala botak. Jadi jika ada datuk-datuk yang masih lagi berkepala botak, maka ini sudah tentu bermakna bahawa kesimpulan yang menyatakan bahawa semua datuk mempunyai kepala botak itu adalah tidak benar, yakni palsu. Ini juga adalah satu sifat logik induktif yang mana premis yang benar kita menarik kesimpulan umum yang tidak semestinya benar tapi berdasarkan kepada premis-premis yang tidak diberikan. Maksudnya kesimpulan tu tak tahu, mungkin benar, mungkin salah. Tetapi ia berasaskan kepada premis. Jadi premis tu khusus, kemudiannya kesimpulan itu umum. Jadi biasanya itu ialah bentuk logik induktif. Boleh faham pelajar? Itu logik induktif. Yang sebelum ni ialah logik diduktif. Okay, baik Okey, seterusnya kita masuk kepada topik yang seterusnya. Abdaksi. Abdaksi. Apa dia abdaksi? Pernah dengar ke? Cuba kita tengok Dalam falsafah terdapat kaedah berfikir lain seperti kaedah abdaksi dan kaedah heuristik. Okey, tadi kita tengok kaedah logik. Logik ada deduktif, ada induktif. Ada yang khusus kepada umum, ada umum kepada khusus. Sekarang ni kita masuk kepada jenis yang lain pula. Okey, abdaksi dan juga heuristik. Kaedah abduction ataupun dalam bahasa Melayu abdaksi, abduction atau dalam bahasa Inggeris juga disebut sebagai inference of the best explanation. Dalam bahasa Inggeris disebut inference of to the best explanation. Berlakunya suatu fenomena dan kita dapat melihat ada berlakunya suatu fenomena. Dari situ kesimpulan dibuat mengenai apakah yang berlaku sebelum wujudnya fenomena itu yang boleh menjelaskan kenapa fenomena tersebut wujud atau berlaku. Jadi boleh dikatakan abduksi ini ialah explanation lah. Maknanya kita cuba memberi satu penjelasan ataupun explanation yang terbaik berdasarkan kepada fenomena yang wujud itu. Dalam hal ini kita berfikir dengan berfikir ke belakang ataupun thinking backwards. Okey, jadi berlaku contoh contohnya kita melihat satu fenomena, contohnya memerhatikan kereta yang bergerak di jalan raya dan kita bertanya, bagaimana keadaan ini berlaku? Apakah yang menyebabkan kereta itu bergerak? Apakah yang mesti wujud? Iaitu kondisi atau keadaan yang mesti ada untuk membolehkan fenomena seperti kereta bergerak tadi berlaku. Jadi maksudnya explanation. Abduksi ni ialah explanation yang mana memaksa kita berfikir ke belakang. Sebab apa dia ni boleh berjaya? Okey, kamu ada berapa orang pelajar? Contohnya kan dalam satu program ada 200 orang pelajar. Bagaimana dia ni boleh berjaya? Bagaimana seorang ni dia boleh enlist selama 3 tahun, 4 tahun berturut-turut. Dapat markah yang tinggi. Orang lain payah nak dapat markah yang tinggi. Walaupun dah belajar bersungguh-sungguh. Jadi kamu akan tengok kejayaan dia pada masa akan datang ataupun kamu thinking backwards. Kamu akan tengok ke belakang. Kamu akan fikir ke belakang.
Okey, okey. Rupanya dia ni dulu seorang yang rajin, seorang yang susah dan juga seorang yang orang kata tidaklah terlalu orang kata jenius. Tetapi dia belajar bersungguh-sungguh. Selalu duduk di library, dulu keluarganya susah dan juga dia berjaya mendapat Dean List selama berada di universiti. Jadi kamu berfikir yang telah berlaku ataupun yang akan berlaku? Kamu berfikir yang telah berlaku. Jadi itu namanya abduksi. Abduction. Boleh Abduction ataupun abduksi lah. Abduksi dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Indon. Abduction dalam bahasa Inggeris dia inference to the best explanation. Jadi explanation yang memaksa kamu fikir sebelum. Cantiklah rumah ni. Contohnya kamu tengok rumah banglo satu kan. Cantiklah rumah ni. Bagaimana dia buat rumah ni? Oh, rupanya yang buat ni ialah kontraktor yang sama buat istana. Contohnya. Dia ialah kontraktor yang sama yang buat masjid. Yang buat bangunan yang cantik-cantik. Dan juga dia mempunyai pengalaman pergi ke luar negara apa semua. Kualiti yang digunakan buat bangunan pun cantik. Nampak tak? Boleh nampak tak? Maknanya dia berfikir thinking backwards. Ini namanya ialah abduksi. Okay, baik Okey, proses ini menyebabkan seorang berfikir ke belakang dan bertanya, apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi ataupun yang wujud sebelum kita boleh melihat fenomena kereta itu bergerak. Antaranya yang pertama, syarat-syarat seperti kereta itu mestilah mempunyai minyak ataupun petrol yang mencukupi kerana kereta tidak mungkin bergerak tanpa ada petrol dalam tangki minyak. Jadi dia beritahu pula syarat-syarat yang perlu ada untuk kereta itu bergerak. Kedua, kita boleh simpulkan bahawa mesti ada pemandu yang memandu kereta itu kerana mempunyai walaupun terdapat teknologi self-drive car, tapi teknologi itu boleh sampai ke negara kita dan kita masih menggunakan sistem pemandu untuk menggerakkan kereta. Kita boleh juga membuat kesimpulan yang lain seperti misalnya terdapat 4 tayar yang berfungsi dengan baik. Kerana tanpa tayar berfungsi dengan baik, iaitu jika terdapat tayar yang pancit, maka kereta tersebut mungkin sukar untuk bergerak. Oleh itu, dari satu fenomena yang mudah seperti melihat kereta yang bergerak, kita boleh menyimpulkan perkara-perkara yang tidak dilihat dengan mata kita sendiri tapi boleh dibuat pentakkulan ataupun inference dengan memikir ke belakang dengan cara bertanyakan apakah syarat-syarat yang perlu ada sebelum kereta itu bergerak. Macam Ustaz bagi contoh tadi, apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk dia berjaya dalam pelajaran? Dia dapat orang kata anugerah, dia dapat anugerah Knight Chancellor. Apakah syarat-syarat untuk dapat anugerah Knight Chancellor? Jadi antaranya ialah markah yang tinggi pada setiap semester, effort yang diberikan sangat outstanding, membuat tugasan, masuk ke kelas, tidak pernah ponteng kelas. Jadi macam-macam dia punya syarat yang keluar daripada penakkulan kamu. Itu sudah dapat mengetahui tentang benda-benda yang kita lihat dengan memeriksa keadaan kereta itu secara logiknya. Kita kata mesti wujud kerana kalau misalnya kereta itu tidak ada pemandu atau kereta itu tidak ada minyak ataupun semua tayarnya pancit, maka mustahil kereta itu dapat bergerak di jalan raya. Okey, seterusnya masuk kepada heuristik. Logik, induktif, deduktif dan juga abduksi adalah cara berfikir secara logik di mana terdapat peraturan pemikiran yang boleh diaplikasikan. Okey. Walau bagaimanapun, bagi kaedah heuristik, ianya berbeza daripada kaedah deduktif, induktif dan abduksi. Ini kerana kaedah heuristik tidak ada peraturan yang sistematik ataupun yang teratur yang boleh diaplikasikan seperti dalam logik deduktif dan juga deduktif dan juga induktif. Ini membezakan ataupun membuatkan heuristik sebagai suatu jenis berfikir yang berlainan daripada pemikiran logik yang lain. Walaupun logik heuristik ini tidak mempunyai peraturan yang tertentu, namun ada garis panduan untuk melaksanakan pemikiran heuristik. Apa dia heuristik? Pemikiran heuristik adalah bersifat penerokaan ataupun exploratory. Ia bukan bersifat penilaian seperti yang terdapat dalam logik deduktif induktif di mana kaedah logik digunakan untuk menilai sama ada satu penghujahan ataupun pendalilan ataupun argument itu boleh diterima sebagai sah ataupun tidak sah. Okey, sebaliknya heuristik kita cuba meneroka keadaan yang baru yang mempunyai permasalahan tertentu. Maksudnya dia baru ada. Kita tak tahu bagaimana sejarahnya. Mencari penyelesaian ataupun jawapan kepada masalah ataupun persoalan tersebut. Sekiranya kita mencari penyelesaian kepada masalah, kita tidak mempunyai kaedah khusus kerana jika kita mempunyai kaedah yang khusus,
yang boleh diaplikasikan dengan menjamin akan mencapai kesimpulan ataupun jawapan yang memuaskan dalam erti kata memberi penyelesaian yang memuaskan, maka sudah tentulah tidak ada masalah lagi yang tidak diselesaikan dalam dunia ini. Okey. Jadi maksudnya heuristik ialah perkara yang baru yang kita cuba selesaikan ataupun yang dah diselesaikan tapi tak habis-habis. Sentiasa ada sahaja masalah tersebut. Itu yang bermaksud heuristik. Okey. Tapi adanya masalah yang masih belum diselesaikan menunjukkan bahawa kaedah heuristik ini walaupun mempunyai garis panduan yang boleh digunakan, ianya tidak menjamin akan tercapai satu penyelesaian. Maksudnya apa dia? Kita tahu dia mempunyai kaedah-kaedah yang tertentu. Contohnya berkaitan dengan gejala gejala dadah. Kerajaan dah letak dah garis panduan. Kemudiannya kita pun dah tahu macam-macam undang-undang yang ada. Tetapi masalah berkaitan dengan dadah ni selesai ke tak selesai? Jawapannya tidak selesai. Masih lagi ada, kan? Antara cara yang boleh difikirkan dalam kaedah heuristik ialah kaedah trial and error. Cuba dan juga tengok kesalahan. Cuba dan lihat akan apakah keputusan siapa melalui percubaan tersebut. Jadi dah ada undang-undang, dah ada itu, dah ada ini. Tengok gejala dadah dah diatasi ataupun belum diatasi. Jawapannya belum lagi diatasi. Jadi itu ialah kaedah berfikiran secara heuristik. Boleh? Okey, baik. Namun begitu ini lebih baik daripada tidak mencuba langsung. Oleh itu try and error adalah satu kaedah yang bersifat heuristik. Okay, jadi boleh tengoklah contoh lain yang dinamakan sebagai literal thinking yang digunakan oleh Edward D. Bono. Lateral thinking dianggap sebagai sejenis pemikiran heuristik kerana ia boleh membantu ke arah penyelesaian masalah. Contoh lateral thinking yang diajar oleh Edward D. Bono ialah di mana kadang-kadang kesilapan kita ataupun kebolehan kita ataupun kegagalan kita untuk menyelesaikan masalah konseptual itu ialah kerana kita mengambil satu pendekatan yang salah ataupun mempunyai andaian ataupun tanggapan yang silap. Jika kita ubah andaian ataupun tanggapan itu, mungkin kita akan dapat menyelesaikan masalah itu. Okey, dia ambil contoh Cuba tengok pada pelajar kesesiran, cuba tengok contoh. Dia cerita Edward D. Bono ni pengalamannya di University Oxford di mana beliau dan rakan-rakan telah keluar lewat malam. Dan apabila kembali ke tempat penginapan, beliau dan rakan-rakan mendapati pintu pagar telah tertutup. Oleh kerana beliau ingin masuk ke dalam kawasan penginapan itu, maka beliau dan kawan-kawan memanjat pagar masuk ke dalam kawasan asrama. Apabila sudah masuk ke dalam kawasan asrama, barulah mereka sedar bahawa pintu pagar itu tidak berkunci, hanya tertutup. Okey, jadi Edward D. Bono dapat merumuskan bahawa apa yang dia buat andaian itu ialah tersilap. Ke pintu itu kunci, rupanya pagar itu tidak kunci. Ini kaedah apa dia? Heuristik. Maknanya andaian itu kadang betul, kadang tidak betul. Okey, akhir sekali ialah falasi. Dalam kaedah-kaedah berfikir kadang-kadang kita melakukan kesilapan. Kesilapan ini dipanggil falasi. Falasi merujuk kepada kesilapan dalam penggunaan kaedah-kaedah teknik-teknik berfikir seperti logik induktif dan lain-lain. Jadi umumnya falasi merujuk kepada kesilapan dalam menggunakan kaedah-kaedah berfikir. Contohnya, dalam kaedah induktif kesimpulan dibuat dengan secara tidak sah daripada premis ataupun menarik kesimpulan yang tidak betul daripada premis tersebut. Semua ini melibatkan kesilapan dalam penggunaan logik tersebut. Okay, falasi terbahagi kepada dua, iaitu falasi yang bersifat formal falasi. Okay, falasi formal ni maksudnya dia menggunakan cara yang salah, statement yang salah, kaedah peraturan yang salah. Okay, maknanya dia mengabaikan premis, maka ia membuat kesimpulan yang salah. Falasi yang kedua ialah falasi yang tidak formal, informal falasi. Falasi informal pula ianya tidak melibatkan pelanggaran ataupun peraturan logik dalam menarik kesimpulan daripada premis. Jadi ini adalah contohnya serangan nama ad hominem, iaitu serangan peribadi ke atas orang yang membuat kenyataan ataupun yang mengeluarkan pandangan itu bukanlah kepada pandangan ataupun perbincangan yang dibuat oleh seorang itu. Okey, baik. Ini ialah falasi. Ustaz rasa pelajar boleh baca sendirilah apa contoh-contoh dalam falasi. Okey, habis untuk kesimpulan akhir sekali.
Okey, kesimpulan kita pada kuliah hari ini iaitu logik dalam falsafah mempunyai beberapa bahagian. Dan juga bahagian tersebut pelajar perlu tengok secara khusus apa yang dimaksudkan dengan logik induktif, logik didaktif, apa abdaksi, apa heuristik, apakah dimaksudkan dengan falasi. Ia ialah kaedah berfikir secara rasional. Jadi di bawah tajuk logik ni ada macam-macam jenis logik. Ada logik yang boleh diterima, logik yang tidak boleh diterima kerana premis yang salah. Jadi Ustaz rasa semua para pelajar yang di kelas sekalian boleh faham untuk topik pada hari ini iaitu logik. Jadi moga-moga kalau ada soalan, kalau ada soal jawab, ada kuis, ada ujian yang berkaitan dengan bahagian-bahagian logik dalam falsafah ini, jadi para pelajar boleh orang kata apa boleh jawab dengan betul lah. Jadi secara kesimpulannya kamu semua boleh faham bahawa dalam falsafah dia ada cabang-cabang dalam logik. Bukannya logik sekadar masuk akal tapi ada berdasarkan kepada penghujahan dan juga berdasarkan kepada bukti-bukti yang disertakan. Okey, jadi Ustaz rasa itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Dah pukul 10 lebih dah ni. Kita akan bertemu pada minggu hadapan pula, insya-Allah.